Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini, cikgu akan mengajar kamu tentang bab 8 tingkatan 4. Sebab bab 8 tingkatan 4 ni salah satu skop soalan yang keluar dalam soalan percubaan negeri-negeri untuk tahun 2020 ni. Okey, dalam bab 8 sejarah tingkatan 4 ni, dia membincangkan tentang pembaharuan dan pengaruh kedatangan Islam di negara kita. Maksud dia selepas berlakunya kedatangan Islam di negara kita, apakah pembaharuan ataupun apakah kesan yang berlaku dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Okey, untuk ceritakan ketiga-tiga ni dia ambil masa terlalu panjang. Okey, so hari ni cikgu nak ceritakan tentang perubahan atau pengaruh kedatangan Islam di negara kita dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial wujudnya 4 perubahan atau 4 kesan selepas kedatangan Islam. Yang pertama berlaku perubahan dari segi pendidikan, yang kedua berlaku kesan ataupun perubahan dari segi bahasa dan kesusasteraan, yang ketiga dalam aspek kesenian, dan yang keempat dalam aspek gaya hidup. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan pilih kesan atau perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan sebab banyak negeri yang keluarkan soalan mengenai pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Okey, dalam sistem pendidikan di negara kita, di Tanah Melayu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu memang telah lama mementingkan pendidikan, memang telah lama mementingkan pengajaran serta penekanan nilai-nilai baik kepada anak-anak. Sebab kamu tahu masyarakat kita adalah masyarakat timur yang mementingkan adab dan sopan. So, sebelum kedatangan Islam, sistem pendidikan yang terdapat di negara kita adalah sistem pendidikan tidak formal. Okey, ini yang kamu kena ketahui. Sebab ini adalah skop soalan esei. Kamu kena tahu apakah perbezaan di antara sistem pendidikan tidak formal dengan sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal berlaku selepas kedatangan Islam di negara kita. Okey, cikgu ceritakan supaya kamu tahu perbezaan ni. Sebab ni skop soalan esei ataupun skop soalan struktur. Sistem pendidikan tidak formal adalah sistem pendidikan yang bermula di rumah. Bermaksud siapa yang mengajarkan anak-anak itu tentang sistem pendidikan tidak formal? Biasanya oleh kedua ibu bapa atau oleh penjaga seperti nenek atau bapa saudara atau mak saudara jika tiadanya ibu bapa. Maka sistem pendidikan tidak formal ni isi yang pertama, ciri yang pertama bermula di rumah. Okey, diajar oleh ibu bapa. Okay. Bagaimana ibu bapa mengajar anak-anak untuk mengetahui tentang sistem pendidikan tidak formal ini? Biasanya ibu bapa akan menekankan nilai-nilai baik, okay? Menekankan nilai murni atau pengajaran yang baik untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang berguna. Okay? Dari segi adab, dari segi tata sesila, dari segi sopan santun. Dan bagaimana pengajaran ini, bagaimana pendidikan ini disampaikan kepada anak-anak? Okey, sistem pendidikan tidak formal ini disampaikan melalui 3 cara, iaitu melalui kaedah pemerhatian, okay? Kaedah penglihatan dan kaedah pendengaran. Okay? Kaedah penglihatan, pemerhatian dan pendengaran. Apa maksud kaedah pemerhatian, penglihatan dan pendengaran ni? Biasanya apabila ibu bapa melatih anak-anak, mereka akan menunjuk cara. Contohnya, ibu memasak, maka anak akan memerhatikan apa bahan yang digunakan oleh ibu untuk memasak. Maka akhirnya anak tu mengetahui cara untuk memasak. Ataupun kaedah ayah melakukan pekerjaan di sawah padi. Bagaimana ayah melatih anak lelaki untuk melakukan kerja-kerja di sawah padi. So, melalui kaedah pemerhatian, kaedah pendengaran, melalui arahan yang dibuat oleh ayah, maka anak tu akan mengetahui tentang bagaimana kerja-kerja sawah dilakukan oleh seorang lelaki. Okey, kemudian selain daripada itu, sistem pendidikan tidak formal ini disampaikan secara kaedah bercerita. Okey, bercerita. Contohnya, ibu bapa atau penjaga akan bercerita kepada anak-anak tentang sesuatu perkara supaya diambil teladan dari cerita tersebut. Contohnya, cerita tentang anjing dan bayang-bayang. Okey, anjing dan bayang-bayang, memberi pengajaran kepada anak-anak supaya jangan bersifat tamak. Ataupun
ataupun kaedah penyampaiannya boleh jadi melalui kaedah pantun, kaedah teka-teki, kaedah perumpamaan, bidalan atau pepatah. Ini cara menyampaikan sistem pendidikan tidak formal. Contohnya lahir di kalangan orang Melayu, lahirnya pepatah pepatah seperti siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Maksudnya orang Melayu ni dia nak beri pendidikan tidak formal ni diberikan secara halus melalui bahasa yang halus untuk menyampaikan kepada anak-anak tentang nilai moral, tentang nilai baik dalam kehidupan. Kamu bagi contoh ni. Contohnya pepatah siakap senohong, siakap senohong, gelama ikan duri. Ambil balik ni siakap senohong, gelama ikan duri. Kamu ingatlah ni pepatah ni yang cikgu tak tulis habis. Siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Maksud dia, moral of the story, ibu bapa nak sampaikan, janganlah anak-anak ni bersikap mencuri. Sebab mencuri ni, janganlah bercakap bohong. Sebab lama-lama akan membawa kepada perbuatan yang lebih besar, perbuatan yang tak elok yang lebih besar. Ini adalah sistem pendidikan tidak formal. Ingat ni poin-poin, isi-isi penting. Bagaimana kamu nak cerita, nak buat perbezaan tentang sistem pendidikan tidak formal dan sistem pendidikan formal. Okey, sekarang cikgu nak cerita pula tentang sistem pendidikan formal. Apa beza antara sistem pendidikan tidak formal dengan sistem pendidikan formal? Okey, sistem pendidikan formal telah bermula di negara kita sejak kedatangan agama Hindu dan Buddha di rantau Asia Tenggara. Tetapi ketika kedatangan agama Hindu dan Buddha, sistem pendidikan formal ini hanya didominasi oleh golongan tertentu. Sebab sistem pendidikan formal ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara ialah menghafal kitab suci Veda atau kitab suci agama Hindu. Jadi sistem pendidikan formal ketiga itu hanya didominasi oleh golongan lelaki sebab nak melahir, nak menjadikan seorang pendeta, ataupun didominasi oleh golongan raja-raja dan golongan bangsawan yang mereka adalah terdiri daripada kasta Brahmin atau golongan Brahmin yang menduduki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha. Sistem pendidikan formal ini lebih ketara di kalangan orang Melayu selepas kedatangan Islam. Okey, selepas kedatangan Islam, sistem pendidikan formal itu ditekankan, di mana sistem pendidikan formal ini dia memerlukan bahan untuk dipelajari. Dia perlukan 3 perkara: bahan, guru dan tempat untuk belajar. Maka apabila ada komplit, ada bahan, ada guru untuk mengajar dan ada tempat untuk belajar, maka sistem pendidikan formal itu bermula di tanah Melayu. Okey, contoh paling awal sistem pendidikan formal yang berlaku di negara kita adalah sistem belajar mengaji Al-Quran. Okay, mengaji Al-Quran, di mana dulu kanak-kanak Melayu waktu kecil, dia akan berkumpul dalam kumpulan 10 atau 15 orang belajar mengaji Al-Quran di surau atau di madrasah atau di masjid atau di rumah guru agama. Ada bahan untuk belajar, contohnya mukadam, iqra, ataupun dan ada guru. Maksud dia tak boleh belajar sendiri-sendiri. So bila ada bahan, ada tempat dan ada bahan untuk ada guru, maka inilah dikatakan sistem pendidikan formal. Okey, apabila sistem pendidikan formal berkembang di negara kita, maka institusi pendidikan formal juga turut diperkenalkan. Okey, institusi pendidikan formal mula diperkenalkan. Antara institusi pendidikan formal yang ada di negara kita, contoh antara contoh institusi sistem pendidikan formal yang ada di negara kita yang selalu kita nampak ialah surau, masjid, madrasah, pondok dan istana. Ini antara institusi pendidikan formal yang mula diperkenalkan di negara kita bagi melahirkan, bagi menyampaikan ilmu-ilmu kepada penduduk negara kita yang ingin mendapatkan sistem pendidikan formal. Tetapi ketiga itu, sistem pendidikan formal lebih menjurus ke arah keagamaan.
Okey, bila kita bercakap tentang institusi pendidikan formal ni, kita ambil contoh. Antara contoh institusi pendidikan formal yang ada di negara kita ialah istana. Okey, istana adalah dia memainkan 3 peranan. Pertama, istana adalah pusat pentadbiran bagi kerajaan Melayu dahulu. Okey, istana adalah pusat pentadbiran. Okey. Istana juga adalah tempat untuk belajar, okey, untuk belajar tentang sistem pendidikan keagamaan ini. Contohnya dikatakan bahawa ketiga kegemilangan Melaka dahulu, Sultan Mansur Shah antara sultan yang terkenal dalam sejarah Kesultanan Melayu, dia belajar agama Islam daripada Maulana Abu Bakar di Istana Melaka. Kamu ambil contoh Contoh Sultan Mansur Shah. Okey, Sultan Mansur Shah dia belajar di istana, okey, daripada ulama terkenal yang datang daripada Arab iaitu Maulana Abu Bakar. Dia belajar tentang sejarah, dia belajar tentang agama Islam, tentang peraturan, tentang segala syariah, konsep syariah dalam Islam, semua daripada Maulana Abu Bakar di istana. Bermaksud istana memainkan peranan sebagai tempat belajar, tempat menuntut ilmu bagi kalangan raja-raja dan pembesar. Okey, kemudian selain itu istana juga berperanan untuk menyimpan hasil karya, okey, menyimpan hasil karya yang penting. Okey, contoh hasil karya yang penting adalah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah. Dua hikayat ni hati-hati, dia selalu keluar soalan objektif. Apakah kepentingan Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah? Cikgu tulis Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Okey, hati-hati, ini selalu keluar soalan objektif. Kalau ditanya, apakah kepentingan dua karya ini? Dua karya ini digunakan, dibaca ketika tentera-tentera Melaka ingin berperang, bertujuan untuk menaikkan semangat juang pahlawan tentera. Okey, menaikkan semangat juang. Menaikkan semangat juang. Hati-hati ini selalu keluar objektif. Okey. Selain daripada istana berperanan sebagai tempat menyimpan hasil karya, istana juga dijadikan pusat pembelajaran yang penting. Okay? Tadi kamu nampak istana dijadikan pusat pembelajaran. Bukti dia apabila Sultan Mansur Shah mula menuntut ilmu daripada Maulana Abu Bakar di Istana Sultan Melaka. Selain daripada itu, istana juga berperanan untuk mengumpul kitab-kitab penting. Okey, contoh dia bagi tahu contoh kumpul kitab atau kumpul kitab. Okey. Contoh dia kata Kitab Al-Dur Al-Manzum. Hati-hati, ini soalan objektif. Okey. Kitab Al-Dur Al-Manzum, Kitab Al-Dur Al-Manzum. Okay, hati-hati ni, nama kitab ni selalu keluar dekat soalan objektif. Kitab Al-Dur Al-Manzum yang bermaksud mutiara tersusun pernah diarak ke Bailarung Istana Sultan Melaka oleh Sultan Mansur Shah. Dan Sultan Mansur Shah sendiri menghantar kitab ini ke Pasai untuk diterjemahkan. Kenapa dia hantar ke Pasai untuk diterjemahkan? Sebab kitab ini mengandungi bahasa Arab dan kitab ni adalah kitab tasawuf, okay, yang menceritakan tentang perjalanan suci, tentang bagaimana ilmu-ilmu agama Islam disampaikan oleh para ulama. Maka atas usaha keyakinan pemerintah Melaka iaitu Sultan Mansur Shah ketiga itu, kerana minat dia yang mendalam untuk belajar, maka dia sanggup menghantar kitab ini ke Pasai untuk diterjemahkan. Hati-hati kadang-kadang dia keluar nama kitab. Okay. Kitab Al-Dur Al-Manzum yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Kadang-kadang dia tanya, apakah yang terkandung dalam kitab Al-Dur Al-Manzum? Mengandungi sifat-sifat Allah. Ataupun kadang-kadang dia tanya, mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab ini ke Pasai? Jawapan dia, untuk diterjemahkan. Ataupun kadang-kadang dia tanya, apakah nama kitab yang diarak ke Balai Serung Seri dan dihantar oleh Sultan Mansur Shah ke Pasai
untuk diterjemahkan. So nama kitab ni adalah Kitab Al-Durr Al-Manzur. Jadi Istana Melaka ni menunjukkan bahawa pemerintah atau Sultan Melaka ini sendiri sangat berminat untuk mempelajari tentang agama Islam. Sebab itulah berkumpulnya ramai ulama di Istana Melaka bagi menyampaikan ilmu Islam ini kepada Sultan dan Pembesar Melaka. Sebab tu istana merupakan satu institusi pendidikan formal yang sangat penting kepada masyarakat Melayu dahulu. Okey. Selain daripada istana, selain daripada istana, ni cikgu pisahkan sikit lagi. Selain daripada istana, institusi pendidikan formal yang penting di negara kita dulu adalah institusi pendidikan pondok dan madrasah. Okey, pondok dan madrasah ni dia boleh keluar single essay mengenai perbezaan di antara sistem pendidikan pondok dan madrasah. So hati-hati bahagian ni dia boleh keluar pecahan essay. Mungkin dia boleh keluar tentang sistem perbezaan di antara sistem pendidikan tidak formal dan sistem pendidikan formal. Mungkin juga dia boleh keluar tentang peranan istana dalam menyampaikan ilmu pendidikan kepada masyarakat Melayu dahulu. Mungkin juga dia boleh keluar tentang perbezaan di antara sistem pendidikan formal di madrasah dan di pondok. Okey, cikgu cerita sekarang. Kita tengok sistem pendidikan formal di pondok dan madrasah. Mula-mula pondok. Pondok istana, pondok, madrasah adalah contoh institusi pendidikan formal ditubuhkan selepas kedatangan Islam di negara kita bagi menyampaikan ilmu, bagi menyebarkan ilmu di kalangan masyarakat Melayu. Okey, kita tengok dulu institusi pendidikan pondok. Okey, institusi pendidikan pondok ini terkenal di Kelantan. Okey, di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah. Okay. Institusi pendidikan pondok ni terkenal di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah. Okey, dalam sistem pendidikan pondok, pelajar, dia punya ciri dia, pelajar diajar untuk menjadi guru agama. Okey. Pelajar diajar untuk menjadi guru agama. Maksud dia, pelajar yang belajar di pondok itu lama-lama bila dia habis tentang pengajian tersebut, maka dia akan dilatih menjadi guru agama. Dan sistem pendidikan pondok ini tiada batasan waktu. Apa maksud tiada batasan waktu? Maksud dia sistem pendidikan di pondok tu, sistem pengajian di pondok tu kadang-kadang dia jadi panjang ikut kepada keupayaan pelajar. Sistem pendidikan pondok ni contoh belajar tahfiz lah, belajar untuk menghafal Al-Quran, belajar untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Maka bergantung kepada keupayaan pelajar tu, berapa lama dia boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran atau berapa lama dia boleh menghafal setiap hadis-hadis yang diriwayatkan daripada hadis dan Nabi Muhammad SAW. So sebab tu sistem pendidikan pondok ni tiada batasan waktu dan boleh cecah sehingga 10 tahun. Okay, ni ciri sistem pendidikan pondok. Antara contoh pondok yang terkenal di negara kita, contoh kalau di Kelantan adalah pondok, ni contoh contoh pondok pondok kalau di Terengganu, Pondok Pulau Manis. Okey, Pondok Pulau Manis di Terengganu. Okey, Pondok Titi Gajah di Kedah. Kamu bagilah contoh. Contoh tu satu pun tak apa bila kamu jawab esei. Contoh pondok. Antara pondok yang terkenal biasanya terdapat di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dan kamu ambil salah satu contoh. Contohnya Pondok Pulau Manis yang terdapat di negeri Terengganu. Okey, apa beza pula dengan sistem pendidikan madrasah? Kamu tengok ni madrasah madrasah. Okey, sistem pendidikan madrasah ni diasaskan oleh Bani Saljuk. Okay. Diasaskan oleh Bani Saljuk yang memerintah Iraq dulu. Okay. Sistem pendidikan madrasah ni. Sistem pendidikan madrasah ni dikatakan lebih tersusun dan teratur. Kenapa? Sebab sistem pendidikan pondok ni, madrasah ni mempunyai kelas. Okay. Mempunyai kelas untuk membahagikan pelajar. Sistem pendidikan pondok juga terdapat sukatan pelajaran. Okay. Terdapat sukatan pelajaran.
Kemudian sistem pendidikan di pondok juga, ciri-ciri dia ialah dia ada 3 tahap pembelajaran, iaitu tahap rendah, tahap menengah dan tahap pengkhususan ataupun tahap awal, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Dia ada 3 tahap Dia ada 3 tahap pembelajaran. Okey, 3 tahap tu, tahap rendah, tahap menengah dan tahap pengkhususan, atau tahap awal, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Ada 3 tahap. Ingat kalau kamu mampu ceritakan 3 tahap tu, kamu cerita. Kalau kamu tak mampu ingat, kamu cakap je sistem pendidikan madrasah mempunyai 3 tahap. Contohnya tahap pengkhususan atau contohnya tahap pertengahan. Kamu bagi je tahap pertengahan, permulaan. Okey, kalau kamu nak, cikgu boleh tulis ni tahap permulaan. Okey, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Tak tahu kamu boleh nampak ke tak Kamu boleh nampak ke tidak? Okey, tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan. Okey, ni sistem pendidikan madrasah. Okey, sistem pendidikan madrasah juga dia mempunyai mudir. Okey, mempunyai mudir. Ni poin yang seterusnya, mempunyai mudir. Mudir ni apa dia? Mudir ni maksud dia ada pengetua. Okey, sistem madrasah ni dia ada pengetua sekolah dia yang dikenali sebagai mudir, mempunyai sistem mudir, dan juga dia ada ahli jawatan kuasa. Okey, ahli jawatan kuasa bagi mentadbir perjalanan madrasah tersebut. So, berdasarkan isi sini, cikgu dah terang kat kamu, antara sistem pondok dan madrasah dia ada perbezaan. Okey, pondok dan madrasah ni antara contoh institusi pendidikan formal di negara kita yang ditubuhkan selepas kedatangan Islam. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu, apabila sistem pendidikan formal berkembang selepas kedatangan Islam di negara kita, maka institusi pendidikan formal seperti istana, surau, masjid, pondok, madrasah diperkenalkan. Okey, istana berperanan sebagai pusat pentadbiran, istana juga sebagai tempat belajar bagi golongan pembesar dan golongan raja-raja. Contoh cikgu bagi tahu, Sultan Mansur Shah antara sultan yang terkenal dalam Kesultanan Melayu Melaka, belajar agama Islam daripada Maulana Abu Bakar di Istana Sultan Melaka. Okey, istana juga berperanan untuk menyimpan hasil karya penting. Contoh hikayat Amir Hamzah dan hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Cikgu bagi tahu kat kamu, hati-hati, yang ni selalu keluar soalan. Apakah peranan 2 hikayat ni? 2 hikayat ini bertujuan untuk menaikkan semangat juang pahlawan Melayu. Selain daripada itu, istana juga tempat untuk mengumpul kitab-kitab yang penting. Contoh, kitab Al-Dur Al-Manzum. Kitab Al-Dur Al-Manzum ni menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Dan kitab ini pernah diarak di Kebalai Rongseri kepada Sultan Mansur Shah. Dan Sultan Mansur Shah pernah menghantar kitab ini ke Pasai untuk diterjemahkan. Bermaksud istana sebagai institusi pendidikan formal yang penting di negara kita dulu. Selain daripada istana ialah adanya pondok dan madrasah. Mengenai pondok dan madrasah, dia boleh keluar single essay perbezaan di antara sistem pendidikan di pondok dan di madrasah. Okey, habislah kelas kita untuk hari ini. Kamu hati-hati, bahagian ni dia boleh keluar satu single essay tentang kesemua ni, ataupun dia pecah, dia suruh kamu jelaskan mengenai perbezaan di antara sistem pendidikan tidak formal dan sistem pendidikan formal, ataupun dia boleh pecahkan isi kepada apakah perbezaan di antara sistem pendidikan pondok dan sistem pendidikan madrasah. Okey, kelas, cikgu harap kamu faham. Terima kasih kelas, semoga kita jumpa lagi di kelas yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.